Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Muhammad Azzian yang akan menerangkan bab 2, Kebangkitan Nasionalisme, subtopik 2.1, Maksud Nasionalisme, 2.2, Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat, Sejarah Tingkatan 4. 2.1 Maksud Nasionalisme. Apakah ini maksudkan dengan nasionalisme? Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga boleh diertikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Dalam memperkatakan maksud nasionalisme, beberapa tokoh dan sejarawan telah memberikan tafsiran masing-masing tentang nasionalisme. Kita lihat yang pertama, Hans Kohn. Menurutnya, nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Sementara itu, William R. Roth menyatakan kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme Barat yang melanda tanah Melayu. Nasionalisme menurut Dato' Onn Jaafar, kita hendak menzahirkan sesuatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Menurut Dr. Burhanuddin Al-Helmi pula, perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajah hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Kita akan menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Menurut Dr. R. Suntaralingam pula, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Keng Kim, dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid pula menyatakan nasionalisme Melayu bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Sebenarnya para pelajar, nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Nasionalisme berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. 2.2 Perkembangan nasionalisme di Barat. Nasionalisme di Barat berkembang hasil penentangan terhadap pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat, seperti mana yang berlaku dalam Revolusi Keagungan dan Revolusi Perancis. Selain itu, idea nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Ini dapat dilihat dalam Revolusi Amerika. Kita lihat yang pertama, Revolusi Keagungan di England. Revolusi ini berlaku disebabkan oleh keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat.
Revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James II yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ahli parlimen menentang raja berkuasa mutlak dengan disokong Mary II dan suami, Raja William of Orange dari Belanda. Menyedari sokongan semakin kurang, Raja James II telah melarikan diri ke Perancis. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan raja berperlembagaan telah dimantapkan. Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Kedua, Revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang British kerana tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk mengutip cukai di jajahan seperti Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta T. Penduduk tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. George Washington yang mengetuai Kongres dan telah mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Kongres meluruskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang menegaskan sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak rakyat untuk membentuk kerajaan baru. Revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan digabung dan diberi nama baru sebagai Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Ketiga, Revolusi Perancis 1789. Revolusi ini tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh pemikir Perancis Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Peranan Rousseau telah menulis The Social Contract mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar hasrat umum adalah merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut Rousseau, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintah autokratik Raja Louis XVI dan golongan bangsawan. Golongan ini memonopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan cukai. Golongan revolusi telah menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan menggulingkan Raja Louis XVI. Kesan revolusi telah membawa kemunculan Republik Perancis yang menamatkan sistem beraja di Perancis. Berdasarkan ketiga-tiga peristiwa ini, idea nasionalisme di Barat ini telah mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Kepada semua pelajar, cikgu telah pun menerangkan subtopik bab 2 kebangkitan nasionalisme iaitu 2.1 maksud nasionalisme, 2.2 perkembangan idea nasionalisme di Barat. Diharapkan para pelajar telah dapat memahami subtopik yang cikgu terangkan ini dan ianya memberi manfaat kepada anda semua. Akhir kata, teruskan usaha anda. Sekian, terima kasih.